Sama macam isu baca kunut, tak baca kunut, isu mana afdal 8-20 rakaat tarawih, dia sama isu berdoa kuat lepas sembahyang. Ini isu yang tidak berkesudahan. Jadi pagi ini kita akan cari titik pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur pada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para pecinta ilmu, para habaib, para puasawan Zulhijjah, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali bertemu dalam minda imam besar yang dibawakan kepada kita oleh rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Seperti biasa, kita membahaskan kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunnah Syibhil Mansiyah, atau terjemahannya 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dilupakan. Dan insya-Allah hari ini kita masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-8 muka surat 140, iaitu tentang pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat Jumaat. Pada pertemuan akhir kita 29 Jun yang lalu, kita membahaskan tentang solat sunat indal qudumi minas safar, iaitu sembahyang sunat yang dilakukan kita balik daripada musafir. Kalau sebelum musafir disebut solat safar, soli sunatas safari. Tapi bila on the way balik, solat qudum minas safar. Ini memang jarang sekali orang dah buat sekarang ini. Dan solat sunat qudum ini dilakukan sebelum kita sampai ke rumah di masjid. Di masjid. Garis bawahkan perkataan masjid yang paling dekat dengan rumah, bukan masjid yang masih jauh lagi. Dan Imam Al-Bukhari dia ada buat satu bab as-salatu idza qudumi minas safar. Itu boleh rujuk di dalam Sahih Bukhari. Dan ia bila semayang di masjid, dia tidak jadi sunat tahiyatul masjid, dia jadi sunat qudum minas safar. Ini kita dah pun bahaskan pada pertemuan lalu. Pagi ini kita akan mulakan bab pertama berkaitan dengan solat Jumaat, iaitu khatib memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa. Ini muka surat 140. Kita bacakan huraiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Husain bin Abu Rahman, daripada Imarah bin Ruaibah katanya, Imarah pernah melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Imarah berkata, qabbahallahu hatainil yadain. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqulu bi yadihi hakadha wa asyara bi isba'ihi musabbahah wa fi riwayatin qala yaumal jumu'ati. Maksudnya kiranya Allah memburukkan kedua tangan itu, kerana dulu aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya tidak lebih demikian. Dia sekadar memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Dalam riwayat lain dia berkata pada hari Jumaat. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini menjelaskan bahawa Nabi mengajarkan supaya tidak mengangkat tangan ketika khutbah. Pendapat ini dipersetujui oleh Malik, pengikut mazhab Syafi'i dan lain-lain. Menurut Qadhi Iyad, sebahagian salaf dan sebahagian pengikut mazhab Malikiyah membolehkan mengangkat tangan dalam khutbah Jumaat ketika meminta hujan, iaitu istisqa. Ini rujuk syarah Muslim. Para ulama yang tidak membolehkan mengangkat tangan mempunyai alasan tersendiri dan dapat dilihat dalam Fathul Bari. Ini huraian-huraiannya seperti yang disebutkan oleh tuan kitab, ini saya akan terangkan nanti. Jadi muslimin muslimat sekalian, mengangkat tangan ketika berdoa ini adalah
perbahasan yang menjadi pertentangan sengit di kalangan masyarakat Islam. Mungkin tuan-tuan puan-puan yang layman ini tak terlibat sangat dalam pergaduhan ini. Tapi masalah mengangkat tangan ini ketika solat Jumaat, khutbah Jumaat adalah pertentangan sengit. Dia sama macam isu baca kunut, tak baca kunut, isu mana afdal 8-20 rakaat tarawih. Dia sama isu berdoa kuat lepas sembahyang. Ini isu yang tidak berkesudahan. Jadi pagi ini kita akan cari titik pertemuan. Pertama, mengangkat tangan ketika sedang berdoa itu disyariatkan dalam Islam. Dan perbuatan ini adalah salah satu daripada adab berdoa dan dia menjadi satu nilai tambah yang mendukung kepada terkabulnya doa. Dalilnya, Nabi pernah bercerita, tuan-tuan puan-puan masyhur kisah ini. Zakara rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi pernah cerita ada satu orang laki-laki, dia ni musafir, badannya penuh debu, pakaiannya kusut masai. Dia menadah tangan ke langit berdoa, Ya Rab, Ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, dia diberi makan dengan yang haram. Fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin doanya nak dikabulkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini kita boleh pandang dari perspektif lain. Kata ulama, laki-laki ini dia dah cukup 4 syarat untuk dikabulkan doa. Pertama, musafir. Kita maklum orang musafir ini doanya sangat mustajab. Yang kedua, adanya kerendahan pada penampilan laki-laki itu. Mana dia dengan baju berdebu apa semua. Sebab itu kata Abu Hurairah, Nabi pernah menyebut, Ruba ash'atha madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Orang yang rambutnya kusut, berdebu, pakaiannya lusuh, orang pun pandang rendah pada dia. Kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Maknanya, kalau kita salah satu cara, tips nak makbul doa, jangan pakai lawa sangat. Salah satunya lah. Jangan pakai jangok, ngembru, apa. Macam orang pergi Mekah, pakai kain 2 helai, nampak kehinaan di sisi Allah. Salah satulah. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu kata ulama, ini dia menadahkan tangan ke arah langit. Sebab Nabi pernah sebut, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi ay yaradduhuma sifran khaibatain. Allah itu maha pemalu, maha mulia, dan kalau seorang itu menadah tangan kepada dia dan dia tidak makbulkan permintaan, Allah malu. Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Sebab orang yang menadah tangan, dia nampak kesungguhan minta sesuatu. Dan ingat, doa ini hanya mustajab kalau minta sungguh-sungguh. Kalau minta 50-50, tak dapat. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dia dimustajabkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahim. Allah tak sudi menerima doa daripada orang yang lalai dan tidak bersungguh. Contoh, dia ada di Mekah sekarang doa depan Kaabah, Ya Allah, berikanlah anak aku straight A sebelah A, Ya Allah, dalam SPM tahun ini, Ya Allah, berikanlah dia sebelah A, pelan, Ya Allah, tolonglah, Ya Allah. Tapi kalau nak bagi-bagilah, tak bagi pun tak kisah, 8A pun sikit, 7A. Jangan begitu. Dia macam tak yakin. Ya Allah, berikanlah aku projek ni, Ya Allah, aku dah angkat kertas dah, nak jumpa dengan ni semua dah, sos-sos semua dah mengadap. Bagilah aku, Ya Allah, projek ni, Ya Allah. Tapi kalau tak dapat pun pula. Tak boleh. Dengan Allah Ta'ala, muqinuna bil ijabah. Mu mesti yakin doa itu dimustajabkan. Jadi, mengangkat tangan, salah satu lambang orang tu bersungguh nak minta dengan Allah. Yang keempat, kata ulama, laki-laki itu al-ilhah. Dia betul-betul mengharap kepada Allah. Dengan ukuran kita, dia mengulang-ulang sebut, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Kata ulama, orang berdoa kepada Allah, kalau dia banyak sebut nama Allah, Allah malu tak mustajabkan doa dia.
Nabi pernah dengar satu orang sahabat berdoa, Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Latif innakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirli innaka antal ghafurur rahim. Jadi Nabi bila dengar doa itu, Nabi tanya siapa doa itu? Sahabat pun cerita gini-gini ni. Nabi kata beritahu dia, Allah ampunkan dia. Allah ampunkan dia. Nabi ulang 2-3 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita kalau berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, apatah lagi baca Asma'ul Husna yang 99, dia lebih, Allah rasa megah orang itu banyak menyebut nama dia. Tetapi tuan-tuan, walaupun laki-laki itu dah ada 4 syarat untuk mencukupkan doanya mustajab, kenapa tak mustajab? Kerana makanannya haram. Yang itu kita dah selalu dengar syarahnya. Balik kepada doa tadi, salah satu cara doa dimustajabkan adalah mengangkat tangan. Sebab itulah banyak sekali hadis yang menyebutkan praktik mengangkat tangan dalam berdoa, khusus dalam beberapa ritual ibadah tertentu. Pertama, ketika doa istisqa dalam khutbah. Istisqa ni minta hujan. Di negara kita saya ingat di Pahang ni tak ada minta hujan lagi, tak jumpa lagi. Tapi kalau di Kelantan pernah mereka buat di stadium sebab kemarau lama sangat. Jadi kalau berdoa istisqa dalam khutbah itu memang sabit Nabi buat. Kata Anas bin Malik, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fid du'a hatta yura bayadu ibtaihi. Nabi kami nampak dia mengangkat tangan ketika berdoa istisqa. Nabi angkat kedua tangannya sampai ternampak ketiaknya yang putih. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi itu doa istisqa. Memang disuruh angkat tangan. Yang kedua, ketika doa kunut dalam sembahyang. Memang disuruh angkat tangan. Hadis Anas bin Malik, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shallal ghadata rafa'a yadayhi fada'a alaihim. Aku tengok Nabi sembahyang subuh, Nabi angkat kedua tangannya, doa kunut. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Angkat tangan. Yang ketiga, doa angkat tangan masa bila? Ketika melempar jamrah. Oh ini, kita yang, rakan-rakan kita yang di Mekah sekarang ni tengah standby sangat lah ni. Standby sangat lah. Nak hari tarwiyah nak bergerak. Bagi tuan-tuan yang pernah buat haji, rindu nak pergi haji sebenarnya. Umrah, biasa je. Umrah, suka juga tapi tak sebeh haji. Haji ni dia ada kemanisan dia. Walaupun manusia berjuta, sedap. Dalam hadis Nabi sebut, ada kata sahabat, anna Rasulullah SAW kana idza ramal jamrata allati talil masjid Mina yarmiha bisa'bi hasayatin. Nabi ketika melempar jamrah, dia dekat dengan masjid Mina. Dan Nabi melemparnya dengan 7 batu kerikil ataupun batu hak kecil-kecil. Yukabbiru kullama rama bihasatin thumma taqaddama amamaha fawafaqa mustaqbilal qiblati rafi'an yadayhi yad'u wa kana yutilul wuqufa. Nabi akan bertakbir pada setiap lemparan. Bismillah, Allahu Akbar. Pum, Nabi baling. Dia bertakbir. Dan dia berdiri menghadap kiblat dan Nabi berdoa rafi'an yadayhi yad'u. Dia angkat tangan dia ketika berdoa. Dan kata para sahabat, yutilul wuquf. Lama betul dia berdiri berdoa. Setiap kali lemparan. Summa ya'til jamrata thaniyah fayarmiha bisa'bi hasayatin yukabbiru kullama rama bihasatin summa yanhadiru dhatal yasar mimma yalil wadi. Kemudian Nabi pergi pula ke jamrah yang kedua. Nabi lempar lagi 7 batu kecil. Nabi bertakbir setiap lemparan dan Nabi mengesok ke arah al-wadi. Fayaqifu mustaqbilal qiblata rafi'an yadayhi yad'u summa ya'til jamrata allati 'indal 'aqabah fayarmiha bisa'bi hasayatin yukabbiru 'inda kulli hasatin summa yansarifu wa la yaqifu 'indaha. Nabi sekali lagi berdiri menghadap kiblat, angkat tangan lagi. Kemudian Nabi pergi pula jamrah Aqabah. Nabi lempar 7 batu, bertakbir dan dia berdoa. Dia tidak berhenti di situ lama, kemudian dia pun pergi. Hadis Bukhari. Jadi disuruh kita mengangkat tangan berdoa ketika melontar jamrah, berdoa ketika di situ. Yang keempat,
kita disuruh mengangkat tangan berdoa ketika wukuf di Arafah. Diceritakan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu an, kuntu ridfan Nabi SAW bi Arafatin farafa'a yadayhi yad'u. Aku pernah bawa unta Nabi ikut belakang masa ke Arafah. Dan aku tengok Nabi sepanjang jalan dia mengangkat tangannya berdoa. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Jadi tak ada masalah mengangkat tangan ketika berdoa. Dan banyak sekali tata cara, SOP, cara mengangkat tangan dalam berdoa yang ada dalam riwayat-riwayat daripada Nabi dan para sahabat. Cuma para ulama berselisih tentang tata cara tersebut. Dia sebab dia khilaf ni dia panggil khilaf dalam bab khilaf tanawu'. Variation dia, variasi cara mengangkat. Tapi kalau kita rujuk dalam hadis Ibnu Abbas, ada 3 variasi cara meletakkan tangan ketika berdoa. 3. Al-mas'alah, kemudian wal-istighfar, wal-ibtihal. Al-mas'alah an tarfa'a yadayka hazwa mankibaika aw nahwihima. Wal-istighfar an tushira bi usbu'i wahidah. Wal-ibtihal an tamudda yadayka jami'ah. Apa makna al-mas'alah? Cara doa al-mas'alah ialah dengan mengangkat kedua tanganmu separah dengan bahumu. Ini cara yang pertama. Dan ini cara yang paling umum kita berdoa yang kita amalkan. Dan bentuk ini juga kita gunakan ketika kita doa qunut, ketika istisqa minta hujan dan juga beberapa doa dalam rangkaian ibadat haji. Caranya dengan membuka kedua tapak tangan dan meletakkannya sebatas bahu. Sebagaimana hadis yang digambarkan oleh Ibnu Abbas tadi. Dan juga ada satu hadis lain, "Idza sa'altumullah fas'alu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha." Kalau engkau minta kepada Allah, mintalah dengan tapak tanganmu, jangan dengan belakang tanganmu. Hadis riwayat Abu Daud. Ini saya akan terangkan. Warna gaya ustaz ada setengah kampung untuk imam bila sampai bala dia tolak. Allah. Ini kita akan terangkan. Tidaklah tak betul, tapi kita akan terangkan. Cuma para ulama dia berbeza mengenai detail bentuk dia. Contoh, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahawa kedua tapak tangan ini dibuka namun tidak dilekatkan. Mana doa bahasa kita dikangkangkanlah tangan begini, tidak rapat gitu, dia begini. Ada celah, bahasa mudahnya ada celah di antara keduanya. Ini boleh rujuk dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita mengatakan tapak tangan mengarah ke langit dan belakang tangan ke arah bumi. Boleh ditemukan ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Dan ini dilakukan dalam doa untuk mengharapkan terkabulnya sesuatu. Tetapi, ini dalam mazhab Syafi'i, untuk mengharapkan hilangnya bala, belakang tangan yang menghadap langit, tapak tangan ke bumi. Rupanya boleh, tak jadi masalah. Ini Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi apa yang orang tua-tua kita tu buat, bertepatan. Tak ada masalah. Soalnya kita petikai, boleh. Ini kita mengharapkan terkabul, tak ada. Untuk mengharapkan hilang bala, ke bawah. Dan kata para ulama, ada masa belakang tangan itu menghala ke langit. Ada. Sebagaimana riwayat daripada Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Nabi melakukan istisqa, doa minta hujan turun, lalu baginda menghalakan bahagian atas kedua pergelangan tangannya ke arah langit. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam mazhab Hambali, kedua tangan temu, tak boleh pisah. Mazhab Hambali semua rapat. Kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhah. Nabi ketika berdoa, Nabi lekatkan kedua tapak tangannya dan Nabi melihat kepada kedua tapak tangannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Para ulama ada banyak bahaslah, ulama-ulama moden dan sebagainya. Mereka mengatakan mengangkat kedua tangan dengan tapak tangan terbuka di depan dada. Ada juga di depan dada. Tepatnya di pertengahan dada. Jadi umumnya bentuk ini digunakan oleh Nabi dalam berdoa.
Namun terkadang baginda berdoa di Arafah dengan cara mengangkat kedua-dua tangan tepat di tengah dada lalu menadahkannya sebagaimana orang minta makanan. Ada juga perbahasannya. Nabi tidak melekatkannya dekat dengan muka. Tak ada. Macam gitu, pemalas-pemalas ni. Gitu, bila lah nak habis tahlil ni, makan lapar, kebulur aku ni alu lamanya. Nabi tidak melekat dekat wajah dan juga tidaklah terlalu jauh daripada wajah. Banyaknya di pertengahan dada. Dan juga membuka kedua tapak tangannya bagaikan orang miskin yang meminta makanan. Cuma Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, dia ada mengatakan, boleh juga seorang itu menutup wajahnya dengan tapak tangan dan kedua tangannya itu dengan menghadap kiblat. Nah, dalam kitab Tasihud Doa. Mana taklah kata tak betul. Boleh juga. Mungkin itu personal dia dengan Allah Ta'ala. Berdoa adalah personal dia lah. Dia tak nak orang tengok dia menangis ke apa. Wallahualam. Itu jenis tata cara yang pertama. Tata cara yang kedua adalah al-istighfar. Istighfar ini adalah mengangkat tangan kanan dan jari telunjuk menunjuk ke arah langit. Ini kita sedang bahas ni. Angkat satu tangan saja, jari telunjuk ke arah langit. Kata ulama antaranya Syekh Salah Al-Syekh, cara ini khusus untuk khatib di atas mimbar. Jika dia berdoa, cukuplah jari telunjuknya itu saja ditunjukkan ke arah atas. Ini simbol daripada doa dan juga tauhid. Tidak disuruh khatib untuk mengangkat tangan atas mimbar berdoa supaya kita yang di bawah ini. Kalau dia berkhutbah di atas mimbar, dia berdiri, cukup dia tunjukkan jarinya itu saja. Jadi khatib itu selalulah kita pesan pada khatib Jumaat yang membaca doa yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sekadar tunjukkan jari ke langit. Tunjukkan saja. Itu sebab namanya sunnah yang dilupakan. Ramai orang semangat tu begini bukan tongkat Allah Allah Allah. Elah tak tahu, terlepas pandang dalam kursus tak dinyatakan. Dan benda ni ada dalilnya. Ra'a Bishr bin Marwan, iaitu hadis daripada Bishr bin Marwan alal mimbar rafi'a yadai. Dia tengok orang itu angkat kedua tangan berdoa, qabbahallahu hatainil yadain. Dia kata semoga Allah burukkan tangan awak. Sebab kamu dulu tak tengok pun Nabi buat begitu. Nabi sekadar menunjukkan jarinya saja. Cuma saya melihat dalam konteks kita di Malaysia ataupun di Pahang lah, tak boleh nak cakap bagi pihak Malaysia pula. Khatib kita, saya ingat tak ada lah angkat tangan berdoa masa khutbah. Apa sebab? Kerana khatib kita tangan kanan pegang tongkat ataupun tangan kiri. Dan tangan selagi biasanya pegang teks. Jadi kita jaranglah saya tengok ada khatib yang free hand betul. Kecuali adalah setengah masjid surau yang jemput khatib luar tak baca teks. Itu salah kalau di negeri kita salah lah. Dia tak baca teks, dia pegang tongkat saja. Ada juga yang tak tongkat, itu masing-masing punya pemahaman. Dia siap, kalau tangan dia free, itu kita takut dia berdoa, angkat tangan. Jadi cukup kalau dia nak berdoa boleh, cukup jari saja. Tapi setakat khatib di Pahang ni tak ada lah. Saya ingat tangan mereka dah penuh dah. Nak megang tongkat lagi, tek lagi, dengan terbang di kipas lagi, nak mencari balik kadang lari muka surat. Jadi tak ada mikir nak angkat tangan ni. Jadi kalau dibaca doa pun, baca je, tak ada nak angkat tangan. Tapi andai kata nak angkat tangan, cukup jari saja. Cukup jari saja. Jari telunjuk menghala ke langit. Nah ini yang masuk dalam bab ni, khatib memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa. Jenis tata cara doa yang ketiga dia panggil al-ibtihal. Ibtihal ini ialah kita dengan bersungguh-sungguh mengangkat tangan ke atas begitu tingginya sehingga ternampak ketiak. Ini bersungguh betul. Dan ini juga sabit dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa' yadayhi fi syai' min du'ahi illa fil istisqa wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi. Nabi kalau berdoa istisqa, dia akan angkat tangannya sehingga nampak ketiaknya yang putih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan boleh juga dalam ibtihal ini
Belakang tangan menghadap ke langit, tapak tangan menghadap ke bumi pun boleh. Ini masuk dalam al-ibtihal. Jenis ini biasa kalau kita tengah susah sangat, tengah dapat musibah yang berat, sedang sangat-sangat mengharapkan sesuatu, atau kita dalam keadaan berduka, ataupun kita nak minta istisqa mohon hujan. Berdasarkan hadis kata Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Pernah Nabi istisqa minta hujan, Nabi mengarahkan belakang tangannya ke arah langit. Ini rare lah, tak pernah kita tengok lagi orang berdoa sungguh-sungguh begitu. Gini banyak, gini itu rare. Tapi Nabi ada buat. Walau bagaimanapun, kita bincang tentang cara berdoa mengangkat tangan, tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan ketika khutbah Jumaat. Asasnya adalah untuk imam. Cuma ada pula huraian termasuk makmum. Kerana ini tidak termasuk dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin. Tapi sebab benda ni dah jadi amalan di tempat kita. Adakah salah? Ini saya akan terangkan. Asasnya tidak ada. Kata Imam An-Nawawi, hadhihi fi anna sunnata an la yarfa' yad fil khutbah wa huwa qaul Malik wa ashabuna wa ghairihim. Yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah tidak mengangkat tangan berdoa ketika khutbah. Imam dan juga makmum. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i dan lain. Wa haka al-qadi an ba'd salaf wa ba'd al-malikiyah ibahatihi li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi khutbatil Jumu'ah hina istisqa. Namun sebahagian salafus salih dan ulama mazhab Maliki membolehkan mengangkat tangan ketika doa dalam khutbah Jumaat kerana pernah Nabi berdoa mengangkat tangan ketika doa minta hujan. Wa ajabal awwaluna bi anna hadza raf'a kana li'arid. Namun ulama yang melarang menyanggah bahawa Nabi mengangkat tangan itu kerana ada sebab khusus, iaitu istisqa. Maka kalau tak ada sebab, tak perlu diangkat. Timbul persoalan. Dah guna gaya imam. Kau ni makmum angkat tangan ke tak? Time khatib baca Allah maghfiril muslimin kau semangatlah angkat tangan. Wal mu'minin Allah. Amin. Amin. Ramai semua orang amin. Kita jawab begini. Boleh atau tidak makmum angkat tangan hari Jumaat ketika khutbah? Jawapannya boleh. Apa sebab boleh? Kerana kita niat nak cari waktu afdal mengangkat doa. Dia begini. Ada satu hadis Nabi sebut, pada hari Jumaat, ada satu momen sangat mustajab berdoa. Dan Nabi suruh cari momen itu. Dia macam Lailatul Qadar, tak tahu bila. Inna fil Jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullah khairan illa a'tahu iyahu wa qala biyadihi yuqalliluha yuzahiduha. Sesungguhnya pada hari Jumaat ada satu waktu yang kalau tepat waktu itu kena dengan doa kita, maka Allah akan kabulkan. Dan kata sahabat, Nabi mengisyaratkan dengan biyadih, dengan menggunakan tangannya begini. Nabi nak tunjukkan singkatnya masa. Gini saja masanya, kata Nabi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, kalau ada ustaz garang-garang beritahu, ni makmum semua, tak betul belakang ni mengangkat tangan, Nabi tak buat. Kita kata, kami faham. Cuma kami nak mencari waktu yang Nabi sebut, waktu afdal berdoa. Kami berdoa, mungkin inilah masanya. Jadi bukan kerana kita nak sanggah ulama pesan jangan angkat tangan. Tak, kita angkat juga kerana kita nak cari waktu afdal berdoa. Walaupun ada perbahasan di kalangan ulama, kita boleh rujuk dalam kitab Al-Minhaj. Bila momen tersebut, ada yang mengatakan hari Jumaat waktu mustajab adalah ketika masuknya khatib ke masjid. Khatib datang, masa itu mustajab berdoa. Yang kedua, ketika matahari tergelincir, masuk waktu. Yang ketiga, ada yang mengatakan pada waktu asar yang mustajab.
Dan ada yang mengatakan daripada terbit matahari, terbit fajar sampailah gelincir, itu adalah waktu afdal. Jadi ini ada khilaf di kalangan ulama. Walaupun ada pendapat yang lebih popular mengatakan lepas asar. Berdasarkan hadis Nabi, yaumul jumu'ati 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullah syai'a illa atahu iyyah. Pada hari Jumaat terdapat 12 jam waktu pada siang. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak adalah seorang hamba itu yang mohon melainkan akan dikabulkan. Faltamisuha akhir sa'ah ba'dal asar. Maka carilah ia di waktu akhir lepas daripada sembahyang asar. Jadi berdasarkan kepada perbahasan ini, saya berpandangan, kita di Minda Imam Besar berpandangan, boleh mengangkat tangan dan mengaminkan doa imam atau khatib secara perlahan dengan diharapkan ianya adalah waktu mustajab. Ini juga berdasarkan dalam beberapa adab doa yang Nabi pernah ajarkan kepada sahabat. Kana rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata thumma amarahu an yad'a haula'il kalimat. Kata sahabat, Nabi kalau tengok satu orang masuk Islam, pertama Nabi ajar dia semayang. Kemudian Nabi akan ajar dia berdoa. Apakah doa itu? Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunkan saya, kesianlah pada saya, beri petunjuk pada saya, beri kesihatan pada saya, berilah rezeki pada saya. Wa fi riwayatin wa yajma'u asabi'ahu illa al-ibham fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratuka. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan baginda merapatkan jari-jarinya kecuali ibu jari. Kerana kesemua itu menghimpunkan kebaikan dunia akhirat. Jadi itu cara berdoa. Cuma timbul perbahasan bagaimana kita nak memahami hadis daripada Umarah ini. Hadis daripada Umarah yang kita baca muka surat 140, qabbahallahu hataini liyadaini laqad ra'aitu. Dia kata, moga Allah memburukkan tangan kamu kerana aku dulu melihat Nabi tak buat tangan begitu. Nabi sekadar memberi isyarat dengan jari telunjuknya saja. Buruklah tangan awak, moga-moga sebab awak mandai ubah-ubah. Macam mana kita nak memahami hadis ini? Baik. Sebagai satu gambaran mudah, saya berikan satu ilustrasi lah ya. Misalnya, ada seorang anak, dia memberi gambaran tentang ayah dia. Orang tanya kepada anak dia, ayah awak dulu macam mana orangnya? Ayah awak dulu. Dia pun cerita, saya pernah nampak ayah saya dulu minum air pegang gelas tangan kiri. Contoh, ayah saya dulu minum air pegang gelas tangan kiri. Kenyataan si anak itu benar. Benar. Sebab dia memang pernah nampak ayah dia minum dengan tangan kiri. Tetapi kalau anak itu kata, saya belum pernah tengok ayah saya minum dengan tangan kanan. Statement tersebut ada kemungkinan boleh dipertikaikan. Tuan-tuan perempuan boleh faham tak perbezaan hujah? Ini hujah. Pertama tadi dia kata, saya pernah nampak ayah saya minum dengan tangan kiri. Okey. Macam kata para sahabat, kami dulu pernah tengok Nabi mengangkat tangannya, mengangkat jari telunjuknya ketika berkhutbah. Tapi boleh tak seorang anak dia nak mengatakan, saya belum pernah tengok ayah saya minum tangan kanan. Umpama hujah tadi, kami belum pernah tengok Nabi mengangkat kedua tangan berdoa. Kemungkinan besar statement itu kita boleh bahaskan. Sebab dalam konteks anak dengan ayah, tidak selama-lamanya anak boleh selalu duduk dengan ayah ke mana-mana pun. Tak mesti seorang ayah tu siang malam dengan anak dia. Jadi kita boleh terima statement anak. Ayah saya minum tangan kiri. Boleh terima. Tapi takkan awak nak bagi tahu, saya tak pernah tengok ayah saya minum tangan kanan. Jadi seolah-olah awak berada dengan ayah setiap masa.
Jadi dalam konteks itu, sangat boleh jadi di luar pengetahuan si anak, si ayah mungkin pernah minum dengan tangan kanan. Awak je tak ada. Maka begitulah kita menyantuni hadis daripada Umarah bin Ru'aibah ini. Kita tidak tolak, tidak. Tetapi kenyataan dia mengatakan bahawa Nabi tak pernah letak tangan itu wallahu a'lam. Mungkin pernah buat, tetapi di luar pengetahuan dia. Mungkin Nabi Jumaat di tempat lain dan sebagainya lagi. Sebab itu kalau tengok perbahasan tentang berdoa ketika hari Jumaat, tidak keras sangatlah. Tetapi kalaulah ini boleh dijadikan satu amalan, bagus. Terutamanya khatib. Saya ingat khatib tak ada masalah lah, memang tidak angkat tangan ketika berdoa kepada makmum. Tapi kita galakkan juga makmum untuk angkat tangan. Sebab dia, tuan-tuan, kalau baca doa, orang tak amin, rasa kosong rasa. Pernah saya khutbah tempat orang tak amin, pernah. Rasa ada orang kedok, rasa gitu perasaan kita. Jadi ada bila Allahumma fil muslimin wal muslimat, amin. Ada rasa lah sikit, syok sikit lah macam orang buat persembahan, ada orang tengok seolah begitu ya. Jadi kita simpulkan, kalau orang tanya boleh tak berdoa? Boleh, tak jadi masalah. Angkat tangan. Yang tak bolehnya adalah main handphone, borok, cerita hal bisnes. Itu tak boleh ha. Kita mengangkat tangan. Sebab itulah persoalan mengangkat tangan ketika berdoa ini jangan dijadikan sebagai suatu pertelingkahan sesama kita. Khususnya para asatizah, ustaz-ustaz dan juga pengikut-pengikut fanatik mereka. Kalau kita nak kelahi tentang bab boleh tidak mengangkat tangan ketika berdoa ini, kita akan hilang fokus kepada masalah yang lebih besar. Kita di luar sana, masalah anak muda, masalah penghinaan pada agama dan macam-macam lagi. Tapi sebab kita galik nak bahas boleh angkat ke tidak, boleh angkat ke tidak, akhirnya kita jadi hilang fokus dalam perjuangan. Sebenarnya ini salah satu saja daripada bab yang orang kita kelahi. Bab selawat kelahi. Bukan selawat boleh tak boleh. Ada yang kata selawat kita ni tak betul sebab menambah-nambah Sayyidina di dalam selawat. Ada. Saya sebutkan begini. Dua-dua betul. Tapi kita tak nak kelahi. Dua-dua betul. Kita tak kata orang yang kata tak boleh sebut Sayyidina itu salah. Dia pun ada hujah. Agama ditegakkan dengan hujah. Siapa ada hujah, silakan. Sebab setiap hujah kalau ada kebenaran, yang benar itu daripada Allah. Kita kan selalu cakap bila nak tutup ceramah, yang baik itu semua daripada Allah, yang buruk kelemahan diri. Maka kalau yang baik itu daripada Allah, kita kena berlapang dada. Yang kita marah, kelahi dengan orang tak ada hujah. Orang yang hanya marah tanpa sebab. Kalau ada hujah silakan. Dulu pernah berlaku satu kes di Pahang. Imam duduk di depan baca Allah dalam tahiyatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Sayyidina. Sebab sekarang ni PA sistem masjid dah banyak yang canggih. Jadi jemaah dah boleh dengar lah sampai ke belakang. Imam menyebut Allah dengar Sayyidina itu. Rupanya 3-4 orang makmum mufarakah. Mereka mengatakan semayang batal. Batal semayang imam. Habis semayang siap jumpa dengan Tok Imam. Imam, awak punya semayang batal. Kenapa batal pula? Awak sebut Sayyidina. Salah. Imam ni jawab kampung je lah. Saya sebut Sayyidina Muhammad sebab saya hormat Nabi. Takkan saya nak panggil Muhammad itu macam nak panggil nama orang kampungnya Muhammad. Macam sebut Mat Kilau. Tak betul lalu. Jadi saya lapik dengan Sayyidina. Sedangkan orang ada bergelar pun kita hormat. Tan Sri sekian. Saya punya bekas Perdana Menteri Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Muhammad Najib bin Razak. Kita panggil juga Datuk Seri Mat Najib. Takkan nak panggil JB pula, tak apa kenal. Dia tak sesuai. Orang tu Tuan Kadi, Al-Fadhil Tuan Kadi. Kita hormat. Jadi kata Tok Imam, kalau manusia pun kita, manusia biasa pun kita raih, takkanlah manusia sehebat ini
awak nak panggil Muhammad. Jadi Tok Imam tu ingat dia punya hujah tu dah kuat lah. Budak tu belasah lagi. Imam, kalau awak nak hormat sangat Nabi, Sayyidina, sebab apa dalam azan awak tak sebut Sayyidina? Sebutlah masa azan. Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kenapa awak tak sebut Sayyidina? Tu lagi kuat yang jemput setiap hari. Imam ni naik angin, tak boleh nak jawab. Tu hajab tumbuk. Hajab tumbuk. Ini payah. Saya ingat kalau kita nak kelahi sampai repot-repot polis, tak selesai masalah. Kunut pun sama juga. Orang yang tak nak kunut, orang yang nak kunut, semua ada hujah. Tapi kita meraihkan budaya kita setempat. Yang kita di Pahang ini, pendekatan kita pegang kepada manhaj Majlis Agama Islam dan Alat Resam Melayu Pahang. Dalam tu ada jawatan kuasa syarak, ada jabah ulama, semua orang alim dalam tu. Dia ada ahli majlis dia yang bab-bab agama ini. Mereka bahas, bincang, semuanya telah diputuskan berdasarkan apa yang terbaik untuk kita di negeri Pahang khususnya. Jadi bagi kita negeri Pahang pakai kunutlah kita. Kita pergi ke Mekah. Orang Mekah tak kunut, kita pun tak kunut. Kita tak ada masalah. Sebab benda tu bukan boleh jadi ke berpecah geng kita. Tak nak kelahi gitu. Sama juga ada orang kelahi bab sapu muka lepas sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bunyi lagi. Marah orang. Orang ni Nabi tak... Awak ada hujah, kawan pun ada hujah. Selagi benda itu di bawah kawalan kita. Kita di Majlis Agama Islam, benda ni kita kawal, kita jaga. Tak adalah rosak sangat. Setakat menyapu muka. Kan Nabi tak buat. Barangkali Nabi buat dalam riwayat yang lain. Itu kena perbahasan lah. Macam kunut tadi. Ada perbahasan Nabi kunut. Ada perbahasan Nabi tak kunut. Sama dengan doa Nabi mengangkat tangan. Ada perbahasan Nabi angkat tangan sampai nampak ketiaknya. Ada perbahasan sampai dada saja. Jadi benda ini semua ada hujah. Kita tak payah berkelahi. Ambil lagi. Bab sapu muka lepas semayang. Bab berdoa beramai-ramai lepas semayang. Kelahi juga. Bab apa lagi? Bab semayang sunat qabliyah maghrib. Kelahi juga. Sampai setengah masjid buat iklan tampal besar-besar depan. Solat subuh, iqamat setengah jam selepas azan. Zuhur, iqamat 10 minit lepas azan. Maghrib, iqamat lepas azan. Siap terpaksa buat iklan begitu. Sebab timbul pertelingkahan. Nak buat ke tak buat? Nak buat ke tak buat? Kunut, semayang tarawih 20 ataupun 8. Ni pun tak berkesudahan. Apa lagi? Masalah mana lagi ya? Usolli pun tak selesai lagi. Orang yang ni usolli. Tuan-tuan sekalian, baik tu kita bawa kitab ini 100 sunnah yang dilupakan. Kita nak cari dalil terhadap pengamalan. Oh, ni dalilnya, ni kitab dia, ni hujah dia, supaya kita dapat pencerahan. Tetapi perlu ada kebijaksanaan di dalam mengaplikasikannya dalam konteks masyarakat. Khususnya bagi kita di negeri Pahang ini, kita khawatirkan ada yang dengar, oh tak payah angkat tangan. Boleh angkat tangan, tak ada masalah. Benda tu tidak kesalahan. Sebab kita nak mencari waktu afdal untuk nak melakukan doa ketika hari Jumaat. Jadi teruskan saja berdoa. Ikut 3 cara yang dalam hadis daripada Ibnu Abbas ajarkan tadi. Iaitu dengan cara kita melakukan secara al-mas'alah ataupun al-istighfar ataupun al-ibtihal. Al-mas'alah antarfa' yadaika hazwa mankibaik. Angkat tangan melebihi ataupun separah dengan bahu kita. Wal-istighfar antushira bi usbi' wahidah. Kita mengangkat tangan jari ke arah langit. Itu ramai artis-artis sekarang ni pun banyak guna kaedah ini. La ilaha illallah, banyak buat Facebook, buat macam-macam. Ini satu kaedah juga. Tapi kalau berdasarkan dalil, Nabi buat ni ketika istisqa, minta hujan. Boleh tak guna masa lain? Boleh, tak ada masalah. Sebahagian daripada bentuk berdoa. Wal ibtihal antamuddu yadaika jami'an, mengangkat bersungguh-sungguh sampai nampak ketiak. Jadi 3-3 tu boleh.
Tapi kita orang kalau pergi tahlil ke apa kan, memang orang kita ni tak kuat berdoa. Dia tangan dia tak lama boleh berdoa. Kalau imam-imam baca tahlil, jemaah ialah makanan dah hidang, bau makanan dah masuk sampai ke rumah. Jadi masa tu berdoa memang tak khusyuk. Dah lah baca Yasin tadi panjang, doa lagi. Doa penutup pula panjang lagi. Jadi kadang kita tengok ada jemaah, bila imam terlampau panjang, tangan kau turun. Dah letak tak apa begitu. Dia nyala bila lah nak habis tu imam ni. Letak tak apa tak ada lah. Ada kita tengok bincang tadi, letak tak apa. Tak ada. Tu pemalas sangat lama. Angkatlah sikit. Parah lala pun tahanlah. Parah lala. Nak tutup muka boleh. Kita dah bincangkan tadi. Soalah malas sangat. Tak apa begini. Tapi saya perasan orang kita, bila letak atas paha, dia akan naik semula tangan bila imam baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu dia tu balik. Barangkali orang kita dia punya pemahaman, doa Rabbana ni tanda doa nak habis. Agak ya. Nak habis dah doa ni. Rabbana lah kita ni. Rabbana lah kita ni. Tu kadang suruh je tu imam awak buat kenak sekali. Lepas Rabbana sambung pula doa lain. Rabbana zalamna ke doa minta jauh COVID biar dia pening. Sudah. Biasa habis dah ni. Apa sama lagi. Saja nak main dengan dia. Hujung tu bacalah doa makan. Jadi itu yang kita sempat bincangkan pada hari ini. Usah kelahi lah bab ni ya. Kalau nak kelahi boleh kan. Keknya baca je lah. Angkat je lah tangan. Kecuali khatib. Khatib jangan. Itu nampak sangat. Kalau dia pegang tu memang terlepas lah dengan tongkatnya, dengan teksnya lagi. Kalau nak berdoa cukup tunjukkan jari saja. Untuk tajuk jemaah menghadap wajah khatib semasa khatib berkhutbah, ini saya ingat kita bincangkan pada minggu hadapan lah. Ini pun masalah juga ya. Sebab kita punya mimbar ni semua tinggi-tinggi tuan-tuan. Kalau jatuh meninggal, khatib ni tinggi betul. Sebab kita punya mimbar ada tak ikut sunnah sangat. Pembinaannya, spek pembinaannya itu. Dia kalau ikut sunnah Nabi, macam mimbar Masjid Nabawi itulah. Maknanya imam tu naik, khatib naik, nampak dia naik tangga. Gong. Maknanya makmum tengok dia naik tu, nampak dia memanjat tangga sampai ke atas. Tapi banyak masjid sekarang ni mimbar jenis sorok-sorok tangga. Sedar-sedar pacul je khatib atas tu. Assalamualaikum. Peranjat kita bila naik tak tahu. Macam malu-malu pula khatib tak. Khatib ni dia kena nampak majlis hari tu adalah majlis dia nak bagi warning ke anak buah. Semayang, taqwa, jangan malas. Dia kena nampak dia tu pesanan berperang. Seolah begitu ya. Tapi sebab dia naik daripada belakang, sedar-sedar, muncul, surprise, begitu. Jadi tak nampak goh. Jadi termasuklah juga dia kena tunjukkan muka dia di hadapan makmum. Makmum pun kena tengok. Saya ingat ni minggu depan lah insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Terima kasih atas kedatangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada minggu hadapan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'u baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini waktu duhamu. Kecantikan waktu duha ini adalah kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, pelindungannya pelindunganmu. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit turunkanlah. Kalau jika di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, kecantikannya, keindahannya, kekuatannya, limpahkan kepada kami apa yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu sebagai benar dan rezekikanlah kami untuk ikut kebenaran. Tunjukkanlah yang batil itu sebagai batil dan rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan. Dan jangan jadikan kami keliru atas agama ini. Jadikanlah kami orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha dan selamat meneruskan puasa di bulan Zulhijjah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.